halaman yang kedua. 59. 59. 59. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Bab at-taubah. InsyaAllah pada malam ini kita sambung pengajian kita bab at-taubah. Taubah ataupun taubat dalam bahasa Melayu itu adalah bermaksud sesal akan dosa dan juga berazam tidak akan berbuat dosa ataupun jahat lagi, dan kembalilah dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan meninggalkan perbuatan yang dilarang dan membuat apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu masuk taubat. Kembali kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menyesal terhadap dosa dan berazam tidak akan laksanakan lagi dosa itu, dan berusaha meninggalkan perbuatan yang dilarang itu dan juga melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, para hadirin semua, taubat ini adalah satu kewajipan, perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kenapa tuan-tuan? Kerana taubat ini adalah sesuatu perkara yang semestinya, kerana manusia ni sering melakukan dosa dan manusia selalu melakukan kesalahan, sama ada kesalahan ataupun dosa itu besar ataupun kecil. Baik, itulah kita diperwajibkan oleh Allah Ta'ala sentiasa kita bertaubat, menyesal terhadap apa yang kita telah lakukan itu. Taubat yang paling ringan sekali maksudnya kita sentiasa menyebut Astaghfirullahaladzim, ya Allah, aku minta ampun terhadap dosa-dosa. Itu paling ringan sekali. Dan yang semestinya kita kena meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang dan kembali kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Baik, cuba kita tengok. Al-Faqih Abu Rilaj rahimahullah berkata bahawa dosa itu ada dua jenis ataupun dua bahagian, iaitu dosa yang pertama, dosa antara kamu dengan Allah, dan dosa yang kedua ialah dosa antara kamu dengan sesama manusia. Apakah yang dimaksudkan dosa kamu dengan antara kamu dengan Allah? Iaitu dosa kita melakukan ataupun kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seumpama kita kata kita tak semayang, kita tak puasa, kita tak zakat, kita melihat perkara yang haram, maka itu adalah dosa kita dengan Allah. Manakala dosa kita sesama manusia pula macam mana? Sebagaimana contoh, kita fitnah dia, kita umpat dia, apa lagi? Kita zalimi dia, kita khianati dia, kita menjatuh maruah dia. Jadi itu semua dosa dengan sesama manusia. Maka tidak boleh lagi kalaulah kita berdosa, melakukan dosa dua jenis ni. Sama ada kita jatuh, kita melakukan dosa kepada Allah ataupun dosa sesama manusia. Namun dia kata dosa antara kamu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala mestilah kamu bertaubat. Maka syaratnya taubat itu ada tiga, iaitu yang pertama, menyesallah kamu dalam hati kamu, dan yang kedua, istighfarlah dengan lidah,
Dan yang ketiga, niat tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa itu. Syarat dia, kalau kita nak bertaubat apabila kita berdosa dengan Allah. Seumpama contoh, kita kata kita tinggal solat dulu, ataupun kita tidak tutup aurat, itu dosa kita dengan Allah. Tidak ada kait dengan orang tak? Tidak ada kaitan dengan orang. Ataupun minum arak, tidak ada kaitan dengan orang lah. Mana kita dosa dengan Allah. Jadi apabila ada dosa kita begitu, nescaya kita kena taubat. Tapi taubat itu dia ada metodologi dia ada syarat dia. Iaitu yang pertama, kita kena menyesal sungguh-sungguh dosa kita yang kita buat. Itu dia ajar kepada kita kaedah kita nak bertaubat. Kerana taubat ini tuan-tuan perlu kita bertaubat sungguh-sungguh. Dia disebut sebagai taubatun nasuha atau taubatan nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya, menyesal dalam hati, lalu mengalirlah air mata dia dengan sesalan itu. Itu makna sungguhnya taubat. Pernah tak kita buat gitu? Kita taubat, kita tengok, kita ingat dosa kita telah kita lakukan, maka kita pun menyesal sungguh. Kemudian keluar air mata kita menyesalnya kita buat dosa itu. Kalaulah kita buat seumpama dengan itu, tuan-tuan sekalian, maka syarat yang pertama kita lepas. Kemudian syarat yang kedua pula, sentiasa tak kita istighfar dengan lidah kita, menyebut astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ataupun astaghfirullahalazim, benda yang paling pendek, ataupun astaghfirullah. Ataupun kita baca penghulu istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, sampai habis. Jadi kena lazimi. Orang yang beristighfar ni ataupun orang yang bertaubat ni, dia sentiasa beristighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Minta ampun maksudnya. Astaghfirullah ni, aku minta ampun denganmu ya Allah terhadap dosa-dosaku yang telah aku lakukan. Kemudian dalam hatinya berniat tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa itu. Ini dipanggil taubatun nasuha. Andai katalah kalau kita menyesal dalam hati, istighfar, tetapi tuan-tuan niat dah tak nak melakukan, tapi ulang juga. Mengulangi juga. Jadi sebaiknya tuan-tuan tak boleh kita nak mengulangi lagi. Kalaulah dulu kita tinggal solat, kita menyesal sungguh-sungguh, jangan lagi kita mengulangi meninggalkannya pula seperti mana zaman-zaman muda dahulu contohnya. Jadi taubat itu tidak berhasil lah dipanggil, tidak terjadilah. Naknya jangan tinggal taubat sungguh. Sebab tu tuan-tuan, di kalangan para ulama ini, taubat ini dia tidak boleh kita tangguh. Dia tak boleh tangguh. Masa contohnya kita kata, aku ni nak taubat lah lepas pencing contohnya. Omong nabul. Dia panggil taubat ataupun cita-cita untuk bertaubat yang akan datang ini, ataupun dia panggil yang kita nak ada suatu ketika, satu tempat, satu masa, maka dia panggil cita-cita itu adalah cita-cita yang batil. Iaitu cita-cita yang tidak ada faedah, tak ada manfaat. Sebab apa tidak ada faedah? Andai kalau kita ada cita-cita begitu, tuan-tuan, kita kena cabut cita-cita ni. Cita-cita yang batil dipanggil, cita-cita yang tak elok. Sebab apa tak elok? Kalaulah kita bercita-cita untuk bertaubat sekarang ni, contohnya umur 50 ataupun 40, nantilah nak semayang, nanti umur 60 lepas pencing ni tak sibuk dah. Tak sibuk tengok jalan apa semua sekali, nak mari masjid lah. Nak mari masjid, lepas tu nak buat semayang banyak-banyak, duduk dalam kuliah agama. Semua daripada ni tak boleh kita lepas pencing lah. Contohnya, apabila gitu tuan-tuan sekalian, kalau dia bercita-cita gitu, andai kalah kematian datang awal daripada cita-citanya, macam mana kalau dia nak taubat mana dulu. Sebab lepas pencing bulan 8. Jadi bulan 8, 31 hari bulan 8, 1 hari bulan 9 taubat contoh. Tapi tiba-tiba tuan-tuan tak sampai umur 60,
fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa hum la yastaqdimun. Allahu Rabbi, menyesal tidak ada tak lagi. Menyesal penyesalan yang sesal-sesalnya. Kerana apa? Kerana dia mati tidak sempat bertaubat terhadap dosa-dosa dia. Sebab itu tuan-tuan, nak bertaubat ni, dia kena bertaubat sekarang. Jangan taubat tak tangguh, esok lusa jangan. Ya Allah, aku nak bertaubat. Taubat sekarang ni. Dan berubah sekarang. Jangan berubah akan datang. Kita berniat akan datang, tak boleh. Takut-takut nanti kita tidak mengetahui bila kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kita telah bertaubat segera, dia panggil sekarang ni, nak buat baik sekarang ni, nak sedekah sekarang ni, nak baca Quran sekarang ni. Jangan tunggu minggu depan. Sebab kita tak tahu ajal kita bila. Kalaulah kita dijemput, maka kita tidak sempat untuk melakukan apa yang kita impikan itu. Dan apabila kita telah buat segera, andaikan umpama kita bersiap siaga untuk menghadapi kematian, apabila datangnya kematian saja, maka kita telah pun bertaubat. Tak ada masalah. Tuhan naknya. Andai kalah tuan-tuan ada dalam hati kita cita-cita yang seumpama dengan itu, maka kita batalkan. Kita bina cita-cita yang baru, iaitu segera bertaubat. Maka siapa yang melakukan 3 syarat ini, 3 syarat mana? 3 syarat menyesal dalam hati sungguh-sungguh, istighfar dia dengan lidah, niat tidak akan mengulangi lagi, dan lepas tu dia mengarahkan diri dia untuk melakukan kebaikan dah. Tinggal dah benda-benda yang karut-karut, tak ada guna ni. Tidak bangun dari tempatnya melainkan sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dosa, kecuali jika ia meninggalkan salah satu fardu yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala, maka tidak berguna taubatnya selama belum menyelesaikan kewajipan terhadap dirinya itu, kata Tuhan kita ini, kecuali dia ada benda-benda fardu yang dia tidak laksanakan, maka tak diampun juga dosa dia. Tapi kalau dia telah buat dah semayang, buat dah zakat, buat dah bayar semua sekali dah, maka insya-Allah dia tak bangun lagi daripada tempat duduk dia, maka Allah Ta'ala ampun dah dosa dia. Jadi para hadirin, kita apabila sebut tentang taubat ni tuan-tuan, dia tidak boleh lagi kita kena lazimkan dengan lidah kita. Sekurang-kurangnya kita sebutlah Astaghfirullah, Astaghfirullahaladzim. Sentiasa kita sebut. Sebab ini sajalah yang kita boleh lakukan, tuan-tuan. Mudah-mudahan dengan kita sebut Astaghfirullah, Allah Ta'ala ampun dosa kita. Adapun dosa yang terjadi di antaramu dengan sesama manusia pula, tadi dosa kita dengan Allah, dia ajar pula kepada kita, adapun dosa yang terjadi di antara kamu dengan sesama manusia, maka selama mereka belum menghalalkan, maka tidak berguna taubatmu itu. Lepas tu dosa dengan manusia ni agak susah kita nak bertaubat. Kata tuan kita ni, dia kata kalau kita berdosa dengan orang, kita kena minta maaf, minta halal. Kalau kita zalim ke dia, kita kena minta halal. Kalau kita khianat dia, kalau kita fitnah dia, kalau kita mengumpat dia, kalau kita nak bertaubat kepada Allah, maka kita kena pergi minta halal, minta maaf dan seumpama. Barulah berguna taubat itu. Waktu payah kita dosa dengan manusia ni. Kalau dosa dengan Allah, dia mudah bayar. Tidak ada kaitan. Walau bagaimanapun tuan-tuan sekalian, ada pandangan yang lain yang mengatakan, kalaulah kita buat sesuatu perkara itu kepada orang, kita telah bertaubat. Tapi andai kalau kita pergi khabarkan kepada dia, saya berlaku benda-benda yang tak sepatutnya berlaku, contohnya kena pukul, kau kena katak, kau kena menyebabkan kematian dan seumpamanya,
Tak apa kita silent. Nah, jadi kalau kita gentleman, kita dulu tipu dia. Kita bagi tahu lah, aku minta maaf lah, aku dulu pernah tipu kamu. Nah, kalau dia marah, kalau kita sanggup tangguh resiko, tak apa. Tapi kalau kita andaikan benda itu boleh mendatangkan keburukan, maka tak perlu bagi tahu dia. Kita mohon ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Faqih Abu Laith rahimahullah meriwayatkan dengan sanadnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang pintu taubat. Lalu ditanya oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, apakah pintu taubat itu ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, babut taubati khalfal maghribi lahu misra'an min dhahabin mukallalan bid-durri wal yaqut. ما بين المصراع والمصراع الآخر مسيرة 40 عاما للراكب المسرع وذلك الباب مفتوح منذ يوم خلق الله تعالى خلقه إلى صبيحة ليلة طلوع الشمس من مغربها ولم يتب عبد من عباد الله تعالى توبة نصوحا إلا دخلت تلك التوبة من ذلك الباب. Pintu taubat itu ialah di hujung barat, mempunyai 2 daun pintu dari emas bertaburan mutiara dan yakut. Antara kedua tiang pintu itu sejauh perjalanan 40 tahun bagi orang-orang yang berkenderaan kencang. Dan pintu itu tetap terbuka sejak dijadikan oleh Allah Ta'ala hinggalah malam yang akan terbit matahari pada paginya. Dan tiada seorang hamba yang bertaubat benar-benar melainkan akan masuk dari pintu taubat ini. Jadi nak ceritanya pintu taubat ni terbuka luas tuan-tuan sekalian sebelum ajal kita datang, sebelumnya datang hari kiamat ataupun dia panggil taubat tidak diterima lagi, iaitu matahari naik balik. Iaitu datangnya kiamat yang besar. Yang tidak berguna lagi taubat manusia, maka kalau taubat pun tak guna juga. Jadi apa-apa dosa yang kita lakukan tuan-tuan, besar mana dosa kita sekalipun tuan-tuan, Allah Ta'ala ni wa kana Allahu ghafurur rahim, Allah Ta'ala ni bersifat Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Ta'ala akan ampun dosa hamba dia, walaupun dosa hamba dia ni banyak sebesar gunung, sebesar mana sekalipun, banyak kuih di lautan sekalipun, kalau dia bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, Allah Ta'ala akan ampun dosa dia. Dosa besar mana? Besar dosa kita, besar malu nak bagi tahu contohnya. Besar mana dosa? Tapi pintu taubat Allah Ta'ala buka seluruhnya lagi. Kamu taubat dengan sebenar-benar taubat, maka Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Ta'ala menerima taubat manusia, tak kesemuanya kalau manusia itu bertaubat. Tetapi manusia ni dia tak nak taubat, ini pelik. Sedangkan Allah Ta'ala buka seluah-luahnya lah. Ibarat kata Nabi, di antara pintu taubat ni, tiang ni ke tiang sana ni, sejauh perjalanan 40 tahun bagi orang yang berkenderaan kencang. Luah mana pintu taubat ni tuan-tuan sekalian? Kita kata tiang tu ke tiang tu, tiang ni jalan dia sampai ke tiang sana sejauh perjalanan 40 tahun bagi orang yang berkenderaan yang kencang. Orang paling kencang sekali, orang paling cepat sekali kata 40 tahun. Nak ceritanya besarnya pintu taubat, luahnya pintu taubat untuk hamba Allah, untuk kita lah. Apa kesalahan yang kita telah lakukan? Taubat kepada Allah menjadi satu kewajiban ataupun kewajipan kepada kita untuk kita bertaubat. Inilah masanya tuan-tuan, masa kita hidup ni. Itulah Nabi nak sebut kepada kita, pintu taubat begitu besar, maka
manusia nak ataupun mahu ataupun tidak mahu sahaja untuk bertaubat. Walaupun di pelawa, walaupun di pelawa besar gitu manusia ramai itu orang tak nak bertaubat. Malah dia lebih gemar ataupun suka dalam keadaan tidak bertaubat, dan dia suka dalam bergelombang dengan dosa. Ni jadi masalah. Saya dah apabila sebut benda-benda gini, saya teringat satu kisah dululah. Kita buat berapa tahun berapa lupa. Dah lebih kurang 15 tahun lepas tu. Kita ada buat ras. Saya tak nak beritahu lah. Dengan buat puasa di satu tempat. Jadi kita apabila bahagian saya ni ada 4-5 orang kita check-in. Ketuk-ketuk itu buka-buka, keluar orang tua umur 70 lelaki. Jadi apabila kita masuk ada seorang perempuan atas katil lah. Jadi kita kata suruh pakai baju semua sekali. Jadi kita ada urusan dengan dia. Jadi dia pakai baju semua sekali. Kita tanya, kahwin tak? Ada surat nikah tak? Sebab kita ada buat ras check. Oh, dia kata tak ada. Jadi macam mana kita kata boleh duduk sekali? Dia kata ni anak saya, dia kata. Budak tu umur berapa tuan-tuan? 22. Saya tak ingat gitulah, 22 tahun perempuan. Jadi saya pun terfikir tuan-tuan sekalian, mungkin dia bohong, nak bohong ni. Nah, mana nak tengok kat belakang IC? Keluar dua-dua nak tengok. Kalau anak dia, kita boleh tengok bin tu kan. Tengok bin lain, mak ni pun lain. Ni kata awak bohong. Gari kita awak naik atas terang. Rupa-rupanya tuan-tuan sekalian, memang dia umur 70 menjadi melanggan pelacur lagi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya pun terfikir, saya nak tanya, orang umur 70 ni gagah lagi kok. Apa umur 70 sini? Jadi umur tak apa lagi, gagah lagi dah. Tambah lagi. Gagah lagi. Boleh lagi. Boleh lagi, okey. Tapi nak ceritanya tuan-tuan, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau orang yang suka duk bergelombang dalam dosa ni, dia seronok. Kawan saya ni dia jadi nakal. Dia kata apa? Tuan-tuan, Cik, dia panggil Haji mula-mula. Haji, kenapa Haji buat kerja macam ni? Haji ni pada duduk masjid surau. Dia nombor macam setara ni. Haji ni, saya tengok muka Haji ni, tahun ni Haji mati. Dia kuat, dia punya nakal. Kawan saya dia nakal. Saya tengok muka Haji ni, tahun ni Haji mati. 70 dah berubah habis dah. Tak ada orang tak berubah 70 ni. Jadi saya apabila kisah tu saya pegang sangat-sangat tuan-tuan. Balik ke rumah kita berkata, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pagi esok cucu mari jami. Nak kata lagu mana? Nak kata macam mana? Tapi berlaku lah. Berlaku dengan buat dosa. Tapi tuan-tuan sekalian, walau kita berdosa, kalau kita ni tuan-tuan bertaubat kepada Allah, insya-Allah Allah Ta'ala ampun. Tapi taubat yang sebenar-benar taubat. Tapi gitulah. Kalau orang yang sentiasa dia tuan-tuan, kalau dia ni melazimi dengan buat dosa, dia susah nak tinggal benda tu. Kalau dia lazim benda tu, maknanya dia sentiasa melakukan benda tu, maka dia susah nak buat, nak tinggal, agak susah lah. Macam kita kata gini, start daripada muda tuan-tuan sekalian, dia susah sangat nak bangun sembahyang subuh. Kalau dia sembahyang pukul 7.30, kadang-kadang memang tinggal lah banyak. Tapi apabila dah tua tuan-tuan sekalian, dia akan mengulangi juga.
Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia jadi lazim. Susah nak buang benda. 7.30 sama dia bangun ataupun tinggal terus sembahyang subuh. Hari ini. Jadi sedarlah wahai insan. Kita lah, insan ni kita, termasuk saya. Kematian itu dia tidak kira usia. Apabila datang saja, maka kita kena terima hakikat. Itulah telah ditetapkan takdirnya umur kita banyak tu. Jadi terpulanglah amalan banyak mana tak kira. Kalau kita buat banyak-banyaklah, kalau sikit-sikitlah, maka kita kembali kepada Allah. Masa kita mati itu Allah Ta'ala tayang dah kepada kita. Dan tambah lagi di hari akhirat nanti kita akan rasa menyesal lah, kalaulah amalan kita sedikit. Allahu Rabbi ya salam. Tapi 70 ni begitu kan pagau, memang pagau. Siapa kali kau ada sini dia. Tak ada sini dah. Tak ada. Kalau ada sini jengkoi Jadi janganlah tuan-tuan, jangan. Dia masalahnya kita ni. Nak kata macam mana ni tuan-tuan sekalian? Pengajaran dan juga hikmah yang ada di depan mata kita dan juga di sana sini sebenarnya banyak. Dan semua orang yakin bahawa kematian itu akan berlaku, akan dirasai dan akan dirasai oleh setiap orang itu. Semua yakin, tapi tuan-tuan, keseronokan terlebih mengatasi daripada kita mengingati mati, maka kita lupa kematian. Kalau kita mati letak depan sesama salah, tuan-tuan sekalian. Tak boleh ni mati kalau mau buat maksiat, mati lepas ni pegang. Kalau tak situ, mati depan kita lama, insya-Allah kita akan selamat. Sebab tu Nabi kata kena ingat banyak-banyak mati. Kena ingat banyak-banyak mati. Bila orang tu ingat banyak-banyak, maka dia tak jadi nak buat maksiat, dan dia akan berkuat ataupun tomok untuk melakukan kebajikan. Jadi gitu. Batu kehebatan aktauhum lil mauti dzikra. Kamu ingatlah banyak-banyak kematian. Sebab hikmahnya kamu akan tak buat maksiat, sebab takut mati, takut buat maksiat, mati, dan akan kamu rajin melakukan amal ibadat. Itu hikmah ingat kepada mati. Jadi kita taubatlah tuan-tuan sama-sama. Sepanjang masa duduk saja-saja kita ingat dosa kita. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampunlah dosa aku ini. Memang kita manusia selain daripada Nabi Rasul kan, dan kita tidak maksum ni memang melakukan dosa. Dan kita memang jadi berdosa lah. Berdosa. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tubu ila Allahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah Azza wa Jalla, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya dunia dan juga akhirat. Taubatlah kepada Allah. Jangan tinggal. Covid selama 2 tahun ini, hampir 2 tahun ini mengajar kepada kita. Mengajar kepada kita banyak aspek, banyak benda tentang sekalian. Yang pertama sekali, mengingati kematian. Kadang-kadang tuan-tuan dengan Covid ni, kawan rapat kita meninggal, keluarga kita meninggal, sahabat handai kita meninggal. Kita tengok di sana meninggal, 500 hari meninggal, 200 hari meninggal. Allah Rabbi ya salam. Ni bukan giliran aku lagi ni. Lepas tu tuan-tuan sekalian, kita pun rasa Allah Rabbi, aku ni amalan tak cukup lagi ni kalau mari mati. Kalau sedar gitu tak apa, takutnya dia nak mati, dia lawan mati. Ni orang begini dia rugi dia orang gitu. Kalau dia perasan gitu, maknanya dia ada perasaan orang mati, jiran kita sudah mati, kenapa rugi? Lawan dia nyawa dia takdir Allah Ta'ala mati. Jadi dia tidak ada rasa bimbang dalam hati dia. Dia mati, Allah aku nak mati juga lepas ni, pada sama dengan dia. Aku tak cukup lagi amalan, tak banyak sangat amalan, taubat pun
Tak kuat mana lagi. Dah. Tak ada lah benda-benda yang aku rasa banyak aku buat. Tak boleh ni. Dah. Kalau rasa bimbang gitu, insya-Allah tuan-tuan sekalian, apabila ada lah gerung gitu, perasaan bimbang, gerung dalam tubuh badan kita ni, maka kita akan selamat. Kalau kita rasa tak ada bimbang, jadi masalah. Maka kita akan selesa dengan kehidupan kita begitu. Tak selesa, tak kisah lah, boleh makan, boleh tidur, bangun apa semua sekali. Selesa gitu. Naknya biar gerung. Gerung tu ada, takut tu ada, dan barulah kita sedar. Kita menyedarkan diri kita sendiri. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala yang lain. Ya ayyuhalladzina a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya wal-ladzina amanu ma'ahu. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha. Apa maksud taubat nasuha? Taubat yang sungguh-sungguh. Maksudnya kita taubat menyesal sungguh-sungguh dan tidak akan mengulangi lagi dosa yang kita telah lakukan sebelum ini. Itu taubat nasuha tu. Kalau kita jenis dulu tak pakai tudung ataupun tak tutup aurat, taubat sungguh-sungguh, dah tak pakai dah lepas daripada ni, tutup dah aurat sampai bila-bila dan tak akan buka dah sampai bila-bila, sampai hari kiamat. Ataupun sampai kita mati dah maknanya. Kita berniat gitu. Maknanya itu dia panggil taubat nasuha. Dan kita konsisten. Walaupun begitu tuan-tuan, apabila kita taubat ni kadang-kadang dia ada cabaran-cabaran kepada kita. Dan dia ada cabaran-cabaran. Sebab tu kita kena konsisten dan kita kena letak kematian kita di depan. Ibarat kematian kita ni macam hujung tanduk. Telur di hujung tanduk aja. Dan bila-bila nak jatuh, tu saja kita. Allahu Rabbi. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Apabila orang taubat nasuha ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa dia. Dan sejarah kita ada sejarah masing-masing, tuan-tuan sekalian. Kita silent sejarah kita lah. Sejarah kita buat dosa lah. Memang ada orang ni tak semayang, ada orang ni tipu orang, ada orang ni tuan-tuan sekalian tak tutup aurat, ada ni orang bohong, ada orang ni fitnah orang, macam-macam lah dosa tu. Maka sejarah yang silap itu kita nak padamkan dia. Padamkan dia dengan kita bertaubat kepada Allah, tutup buku, kita buka buku baru, maka kita kembali kepada Allah. Dia tidak akan rugi. Gitu. Pada hari Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghinakan Nabi dan orang yang beriman bersama-sama dengannya. Cahaya iman dan amal soleh mereka bergerak cepat di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka semasa mereka berjalan. Mereka berkata ketika orang-orang munafik meraba-raba dalam gelap gelita, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan limpahkanlah keampunan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Bila kita bertaubat, Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan sekalian tidak akan menghina, tidak akan menyisih kita. Orang yang bertaubat kepada Allah Ta'ala ini, pada hari kiamat nanti Allah Ta'ala bagi petunjuk kepada dia, akan menyelamatkan dia dan akan memasukkan dia ke dalam syurga melalui pintu taubat. Kerana apa? Kerana kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita belajar malam ni kena pakai lalu kan. Contohnya kita ada dosa apa? Tinggal lalu. Jangan kata dengar malam ni tak apalah, esok lusa lah aku.
Tak boleh. Kalaulah kita memfitnah orang, jangan. Kita kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jumpa dengan orang tu ataupun minta maaf. Kerana kita ni nak mati, dosa fitnah lebih besar daripada dosa membunuh. Firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Surahul Azim, yang bermaksud, dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan jahat ataupun keji ataupun dosa ataupun dia menganiayai dirinya sendiri. Apa maksudnya tuan-tuan? Dia menganiayai diri sendiri ni, kalau dia buat maksiat, buat dosa, dia sebenarnya menganiayai diri sendiri. Bukan kata selesa, bukan rasa seronok. Dia sebenarnya menganiayai, menzalimi diri dia sendiri. Sebab apa menzalimi diri dia sendiri? Sebab dengan dia buat dosa tu, Allah Ta'ala bagi azab kepada dia. Dia tak zalim diri dia sendiri. Zalim kan? Dia menzalimi diri dia sendiri sebenarnya. Walaupun dia tak sedar bahawa dia menzalimi diri sendiri, dia tak faham, tak sedar gitu ya. Tak, sebenarnya dia telah menzalimi diri dia sendiri apabila dia buat dosa itu. Mereka segera ingatlah kepada Allah, lalu memohon ampun akan dosa-dosa mereka, dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa melainkan Allah Ta'ala, dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan yang keji ataupun dosa yang telah mereka lakukan itu, sedangkan mereka mengetahui akan salahnya dan juga akibatnya. Tahu tak? Dosa tu. Jadi jangan buatlah. Perbuatan keji berhenti. Serta-merta taubat kepada Allah. Ada tentang satu hari kita kongsilah, kita duduk di Kuala Lumpur ni, banyak cerita. Bulan Ramadan, saya naik kereta saya tu, saya berhenti ni ya, di apa nama ni, Sungai Besi ni, dia ada kalau tuan-tuan perasan, dia ada 3 nombor ekor dia tu. Mana 3 nombor ekor dia tu. Jadi saya pun parking situ, masuk parking situ je. Bila masuk parking situ, saya duduk dalam kereta. Dalam bulan puasa ni, isteri saya pun pergi kuih. Jadi saya kenal jemaah ni seorang. Dia pun parking tepi kereta saya, kata di mana tuan ni, di mana? Kita pun tak nak bagi minapok lah. Dah, cuma kereta kita gelap sikit. Jadi dia tak tahu saya ada dalam kereta. Bagaimana lagi? Tiba-tiba dia masuk spot auto. Kita kenal je tu. Kita kenal. Haji ke berapa tak tahu lah, tapi jadi saya pun siapa ambil nombor, jatuh ambil. Kita tengok apa benda jatuh ambil, tengok nombor. Kita pun tengok, ni spot auto ni. Dan judinya bayar duit kaunter. Jadi kita pun sudah, aku nak kita tegur apa mana ni. Kalau tegur rasa boh pasal dia. Jadi saya pun ambil pendekatan, saya rasa saya nyusul lah, saya nyorok diri saya, takut dia tahu. Dia kenal saya, dia kenal saya. Sebab saya duduk mengajar, dia ada juga. Lepas tu kita kenal. Minus test sekali lepas mengajar. Jangan. Bukan sini lah. Bukan sini. Tak nak wayang. Tapi nak ceritanya janganlah. Berhenti. Berhenti. Ada begitu saja. Kita mengajar ni kena atas kepala kita sendiri, wakwan. Jadi kita suruh sedar gitu. Ialah sebab itu pentingnya tuan-tuan sekalian, ad-dinun nasihat. Agama ni nasihat. Mengajar ni wadzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Supaya bagi penerangan ataupun bagi peringatan kepada orang yang mendengar tu supaya dapat manfaat. Ni yang kita duk mengajar-ngajar ni. Maka kena pada diri kita. Baguslah. Ni kena pada diri kita, tak lari lalu. Tak lari lah. Warna je tak lari. Ustaz duduk kata orang kan. Memang kena kepada diri kita. Baguslah. Sebab kita duk selesa sebelum ni.
Pau katok sikit kepala, oh. Rasa betul juga kan. Lepas tu kita apabila main dengar ni tuan-tuan sekalian, kita kat dalam majlis ilmu gini, dia manfaat dia besar. Dan kadang-kadang dia kena pada diri kita, kadang-kadang benda tu tak berlaku lagi. Tak pada kita, takut-takut berlaku pada diri kita, kita dah persiapan awal. Nampak tak? Dia gitu. Macam-macam, tapi orang sini bukan orang sini ya. Tidak berlaku, tidak, saya tak beritahu. Tapi dia tikat spot tu lah, pelik. Kau sini ada juga. Janganlah. Kalau ada pun janganlah. Berhentilah. Tapi saya yakin sih tak tahu. Masya Allah ya salam. Ada seorang, ini muslimah. Kita kan kita ramai kenalan kita. Dia mengajar pakai comel, tapi ada kata ketika dia jogging tak akan duduk. Kita lalu orang kata, kita bawa suai. Ya Allah, kau ni buat ni. Dia jogging tak akan duduk, jogging pakai tang, jogging. Kita pun berhenti di berjalan. Nak tegur ke tak nak tegur ni? Hello, jogging ke nak tegur gitu ya? Saya rasa payah pokok ni. Jadi duduk dalam majalah lain, jogging lain pula. Dan patutnya boleh jogging tu pakai tudung. Nak ikat tudung gitu, pakai juga tak pula sini apa? Kata masuk kuliah. Jadi tak apalah. Biarlah masuk kuliah tu bagus. Tapi yang pentingnya hak lain tu kena buat dah lah. Gitu lah. Gitu juga jemaah kita. Hak lelaki kuliah dengar pukul 10 je lagi main badminton pakai luar pendek. Tapi sebenarnya kita tegur tu untuk kebaikan kita bersama lah. Jangan terasa lah. Kalau terasa minta maaf banyak lah. Kita ngajar gitu lah. Kita tak ada kepentingan apa-apa. Kita mari atas dasar, kita nak ngajar bagi ilmu orang. Kalau orang ikut boleh pahala kita. Gitu lah. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda halakal musawwifun, dan pasti akan binasalah orang yang menunda-nundakan, yang selalu berkata kelak saya akan bertaubat. Seperti mana kita cerita tadi. Tak apalah, nanti umur 60 lah kita taubat lah. Minggu depan lah kita buat lagi dosa dulu, semayang kita tinggal dulu. Lepas tu tahun-tahun depan ke 2-3 tahun lagi kalau kita taubat. Ini dia panggil binasa orang kita. Pukul apa kita? Masuk dah waktu. Ya Allah ya salam. Tak terasa. Nampak tuan-tuan tak tidur dah. Kalau tidur saya pun tidur. Nampak sekali-kali tidur saya berhenti sebab lama dah ni. Tak sedar. Jadi kita berhenti situlah. Halakal musawwifun. Aduh. Tuan-tuan kenal tak saya? Tak pakai kali ni nanti jumpa. Jadi saya pun kadang-kadang cuma kenal saya. Sebab tu saya tak boleh nak keluar dengan siapa-siapa kecuali isteri saya, anak saya. Keluar kedai makan ustaz dengan perempuan lain. Wah, jeng. Dah. Jadi kita kena jaga sama-sama lah. Sebab kehidupan ini contoh sekalian ladhi ataupun kesedapan ini hanya sekejap saja berbanding dengan diazab itu. Ibarat contoh sekalian kalau kita diazab itu barulah kita rasa hidup dunia ini hanya sekejap saja. Ibarat kita ambil jari kita ni celup dalam air masin, dalam tengah pantai dan maka kita tarik, kita isap masuk jari dalam mulut, isap habis dalam masin itu sekejap. Itu ibarat dunia yang kita hidup di atas muka dunia dengan umur 70 atau 80. Sekiranya apabila dia azab baru kita tahu bahawa azab itu pedih dan hidup dunia sebenarnya sekejap sangat. Itulah ibarat. Jadi tuan-tuan mudah-mudahan ambil manfaat pada malam ni. Kita dapat sama-sama pengajaran dan juga nasihat yang diutarakan oleh tuan kita ni
Cuma saya baca saja. Lepas tu saya kurang sikit-sikit gitu je lah untuk kita. Jadi insya-Allah Allah Taala alam. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita bertaubat sungguh-sungguh dan kita meninggalkan dosa kita. Mudah-mudahan Allah Taala mengampunkan dosa-dosa kita dan juga kita kembali kepada Allah, dan tidak akan selama-lama kita kembali kepada benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kita tuan-tuan sekalian menjadi orang yang beribadah ahlullah ataupun ahlul ibadah. InsyaAllah Allah Ta'ala alam. Mau apa dan maaf lah kalau ada kena tu mau mana. Dan kita tak kata, tapi secara umum gitulah. Tak tahu siapa-siapa, tapi kalau kena macam mana dah. Jangan pula habis jari kata ustaz habis panci. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanda setelah muka surat 62. 60. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده فرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.